Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah pun mengurniakan begitu banyak nikmat, kemuliaan, ganjaran dan keistimewaan kepada saya, tuan-tuan dan kita semua. Walaupun dalam keadaan tidak sedar ataupun kita tidak mengetahui, tak perasan nikmat yang Allah berikan itu, tetapi Allah jualah yang senantiasa memberikan nikmat tersebut kepada tiap-tiap dalam kalangan hamba-Nya. Wa afdalus salata wa atammut taslim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadan al-Amin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasih-Nya, junjungan besar baginda Nabi yang mulia Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga baginda, ummahatul mukminin, putra-putri baginda, orang-orang yang Allah rezekikan mereka hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat, orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meredai kita dengan mereka. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dalam bentuk yang tidak sama tiap-tiap dalam kalangan kita. Mengawali pertemuan yang baik pada malam ini, Al-Imam Abu Dawud Al-Sijistani rahimahullah, yang beliau ini telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 276 Hijrah, di usia 74 tahun. Semoga Allah merahmati beliau. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan satu peristiwa pada suatu pagi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia duduk di depan rumahnya, kemudian dia menangis. Tangisan Aisyah ini seumpama tangisan seorang anak yang kehilangan ibunya. Bagaimana anak kecil yang kehilangan ibunya pasti bukan meraung, tapi dia sedihlah sedih. Dia menangis sehingga basah pipi wajahnya yang mulia jatuh di atas kain yang ada di atas ribaan dia. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam datang dari luar masuk ke rumah, tengok Aisyah menangis di ruang tamu. Lalu baginda bertanya, "Ya Aisyah, ma yubkik?" Wahai Aisyah, ni pasal apa menangis ni? Apa punca dia? Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Aisyah? Ma yubkik. Lalu Aisyah tengok kepada wajah suaminya yang tercinta, lalu dia menyebut, "Ya Rasulullah, dzakartun nar fabakaitu." Pagi ni aku sangat teringat, aku sangat mengingati neraka, dan aku takut dengan sebab kalau aku masuk dan menjadi salah seorang daripada ahlinya. Fabakaitu, aku ingat kepada neraka ini menyebabkan aku menangis. Baginda sallallahu alaihi wasallam melihat isterinya yang mulia menangis kerana takut akan neraka. Neraka ni kita semua tahu adalah tempat pengakhiran yang paling menyakitkan. Siapa pun di kalangan manusia jauh di dalam hati kecilnya berhajat untuk masuk, tidak ada. Neraka ni diceritakan di dalam Sahih Muslim bagaimana seorang laki-laki, ahwalun nas yaumal qiyamati yadkhulun nar.
ahli ataupun laki-laki pertama ini yang merupakan ahli neraka, dia masuk ke dalam neraka. Fa'alaihi azab, ke atasnya ada azab yang Allah sediakan. Apa azab dia? Dipakaikan na'lain, di kedua tapak kakinya itu ada sepatu, kasut, yang dibuat daripada bara api. Masuk neraka ni dalam api dah. Satu hal. Yang kedua, pakai pula, dipakaikan kepadanya. Bukan dia pakai sendiri, dipakaikan kepadanya. Kalau kita hidup atas muka bumi ni, kaya ke kita, orang sanjung ke kita, sampai tahap kalau kasut pun orang pakaikan untuk kita, hebat lah. Orang lain tak buat. Paling tidak kita buat pada anak-anak kita kecil. Ha? Bila dia sudah besar, 5-6 tahun, boleh pakai sendiri. Adik jangan nak mengada, pakai sendiri ya selipar. Sama tambah dia besar dah. Besar pula lebih pada kita. Kita tak layan. Ayo tolong pakaikan saya selipar. Melainkan dia sakit ke dan sebagainya. Itu cerita lain. Dipakaikan kepada laki-laki ini. Kedua-dua atau kiri kanannya sepatu yang dibuat daripada api neraka. Macam mana keadaan ketika mula-mula dia pijak? Allahu Akbar. Ni, letak sahaja kaki. Dipakaikan sahaja. Menggelegak otak ni. Seumpama air yang baru masak di atas tempat ia dimasak. Tak boleh bayang itu. Waktu gelegak tu, bukan setakat kita nak pegang, hita, cerek tu. Tengok tu kita. Panas ni. Mendidih, membuak-buak. Gelegak otak ni. Subhanallah, takut. Dimasukkan orang yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sehinggalah neraka itu sudah pun mencapai overload. Tak ada tempat ada nak masuk. Lalu kata Allah, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Waktu itu Allah bertanya kepada neraka, masihkah ada di dalam kamu ini tempat untuk manusia masuk? Ketika itu neraka sudah overload. Kata neraka kepada Allah, taqulu hal min mazid. Kenapa ya? Kenapa wahai Allah nak tambah kau? Ibaratnya tak ada tempat pun, neraka ikhtiar supaya ada tempat untuk ahlinya. Dengan sebab seperti ini, Aisyah ni dia takut. Dan dia faham neraka itu bagaimana. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tengok. Baginda sebut kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagi orang-orang yang baik itu tempat kesudahannya adalah tempat yang baik. Dan begitulah sebaliknya. Lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, atudzakiru ahlikum fi yaumil qiyamah? Adakah nanti waktu kita semua berada pada hari kiamat di hadapan Allah, kamu akan mengingati kepada ahli keluarga kamu? Maksudnya, adakah kamu akan ingat kepada aku, kepada anak-anak yang telah pun mendahului kamu, kepada isteri-isteri kamu yang lain, kepada seluruh ahli keluarga kita? Adakah kamu mengingati kami ketika mana berada di hari kiamat nanti? Baginda Nabi SAW menyebut, amma fi thalathati mawatin fala. Manusia pada hari kiamat, adapun pada 3 tempat, mereka tidak akan mengingati sesiapa, walaupun ahli keluarga dia sendiri. Ibu yang melahirkan dia, berhamburan darah ketika dia keluar dari rahim ibunya. Susah payah ibunya menyusu dan membesarkan dia. Susah payah ayah yang mencari rezeki, adik-beradik dia ramai. Kerabat-kerabat dia pun ramai. Waktu itu, ada 3 tempat yang dia tidak ingat atau dia tidak peduli siapa pun, walau ibu, walau ayah dia sendiri. Pertama, indal mizan. Apabila manusia berada di hadapan neraca timbangan amalan, dia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mata kepala yang sama ketika dia melihat di atas muka bumi.
mata kepala itulah akan melihat neraca mizan di depan dia. Ditimbang amalan di depan dia. Dia akan menyaksikan sendiri adakah kebaikan itu lebih berat atau sebaliknya. Dia tengok. Waktu itu ada hadis yang dhaif menyebut hatta fi jambihi ahlihi. Walaupun sebelah dia tu ahli keluarga dia. Boleh jadi mak dia, boleh jadi ayah dia, boleh jadi adik-beradik dia. Dia tak peduli walaupun duduk sebelah dia ketika mana berada di hadapan mizan. Kita, kalau kita naik kenderaan, kalau boleh kita nak naik sekali lah. Tak? Ataupun kita naik flight ke, bas ke. Kita sengaja beli seat ataupun tempat duduk ni, couple, dua. Kalau 6 orang, ayah kita dengan mak kita, isteri kita, adik kita 2 orang. Kerana apa? Duduk dekat-dekat, duduk sekali mudah urusan. Apa-apa berlaku, senang nak settle. Hari kiamat ni, Allah letak duduk sebelah ya. Dia tak peduli walaupun mak dia. Kerana apa? Masing-masing akan menghitung bagaimana nasib di hadapan Allah. Yang kedua, inda tatayyuris suhuf, ketika mana buku catatan amalan itu berterbangan akan sampai kepada tiap-tiap dalam kalangan kita. Buku amalan kita lah waktu kita buat baik. Hak timbangan amalan tu satu hal. Hak ni suhuf. Yang seumpama kalau kedai ada buku 35 tak, dia tasjil ataupun dia letak hutang, hak ni sekian, hak ni sekian, hak ni sekian, dia ingat. Kalau tak tertulis pun ada dalam kepala dia. Haji ni dia pinjam, dia ambil barang, tak bayar lagi. Duit jangan main-main, orang akan ingat. Seperti itulah. Dia akan tunggu buku amalan. Adakah sampai di hadapan dan dia pegang dengan tangan kanan. Ataupun dibaling kepadanya menggunakan tangan kiri. Dia sambut dengan tangan kiri. Ataupun dibaling dari balik punggungnya. Wallahu alam, dia tidak tahu. Waktu itu dia tak peduli siapa pun. Melainkan dia hanya memikirkan nasib dia sendiri. Yang ketiga. Indas sirat. Iaitulah ketika mana berada di titian perhitungan. Sama ada tempat kembali syurga ataupun neraka, wal'iyadzubillah. Allah menyebut wa in minkum illa wariduha. Semua di kalangan manusia, termasuk para anbiya wal mursalin, tidak ada yang terkecuali. Bermula Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, sampailah manusia terakhir nanti dimatikan. Kesemua akan melalui titian sirat yang sama. Cuma yang membezakan bagaimana keadaan perjalanan tersebut menuju kepada syurga. Kalau saya boleh buat analogi mudah. Kita bangun duduk berdiri, depan kita tu syurga. Ada jambatan depan kita ni. Bawah jambatan tu adalah neraka lah. Masing-masing akan ada kenderaan yang dinaiki. Ada yang berlari, ada berjalan, ada merangkak, ada macam-macam. Ada yang digendong pun. Dan ada yang mengesok. Tarik badan sendiri masuk. Walaupun disebut kepada Abdul Rahman ibn Auf atau Uthman ibn Affan dalam riwayat berbeza. Disebab harta dia banyak, kaya, dia masuk syurga lambat. Dia masuk dalam keadaan mengesok badannya ataupun tak sempurna perjalanan. Ini riwayat yang sangat dipertikaikan oleh para ulama. Sahabat tidak seperti itu. Ada manusia Allah rezeki perjalanan dia cepat. Ada manusia tiba-tiba nak jatuh, tiba-tiba nak jatuh. Ada manusia kali pertama dia pijak, jatuh terus dia ke dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan itulah ketentuan yang Allah telah tentukan tiap-tiap dalam kalangan kita. Siapapun waktu itu, tidak ada yang mempedulikan keluarganya. Aisyah ketika dengar 3 tempat ini, Aisyah menyebut 3 tempat inilah yang paling aku takut.
Semoga Allah memudahkan perjalanan di ketiga-tiga tempat yang kita sebutkan itu kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita akan berkongsi ayat daripada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat iaitu surah yang ke-49 dalam Al-Quran. Berada dalam juzuk yang ke-26, muka surat 517 pada ayat yang ke-13. Kedudukan ayat ini di dalam mushaf sebelah kanan, pertengahan dan atas sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Shadaqallahul azim. Ayat ini simple, kita dengar banyak kali. Allah memulakan dengan nida, seruan. Dalam Quran umumnya ada dua jenis seruan. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman silakan duduk jauh-jauh. Itu panggilan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman sahaja, khusus. Yang tidak beriman tidak termasuk. Yang kedua, ada nida ammah, seruan yang umum, ya ayyuhan nas. Siapa pun di kalangan manusia, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, wanita, orang sempurna, kelainan, upaya, semua termasuk. Allah menyebut, inna khalaqnakum, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dalam kalangan laki-laki dan juga wanita. Setelah itu, waja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kamu ini hidup dalam keadaan berbangsa-bangsa dan bersuku puak. Ada beza kalimah. Kalau kita tengok ayat Quran tu, khalaqana, khalaqa dengan ja'alna, ja'ala. Khalaqa maksudnya menciptakan. Ja'ala maksudnya menjadikan. Khalaqa menciptakan sesuatu yang belum ada kepada ada. Contoh, bangunan ni sebelum ni tak ada. Bila buat bangunan ni disebut mencipta bangunan, mendirikan bangunan. Ja'ala, bila dah ada bangunan, kita renovate sikit, pasang awning, tangga kita pasang mozaik, kita punya lantai kita letak kapet, dinding kita letak sound system, itu ja'ala. Allah jadikan manusia daripada tidak ada, khalaqa. Bila selesai manusia ada, Allah jadikan dalam kalangan manusia itu syu'ub, bangsa, qabail, berpuak-puak. Lita'arafu, bukan hanya kamu saling kenal antara satu sama lain. Termasuklah kamu perlu hormat agama orang lain sebagaimana orang hormat agama kamu. Kamu kena bertolak ansur pada orang lain sebagaimana orang bertolak ansur kepada kamu. Banyak panjanglah. Baik. Yang kita nak bahas dan kongsikan pada frasa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Juzuk ke-30 surah Asy-Syams, Allah menyebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia fujur. Yang kedua takwa. Allah menyebut yang paling mulia dalam kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Kalimah takwa ini Allah ulang sebanyak 150 kali dalam Quran. Lawan bagi takwa adalah fujur.
fujur, kejahatan, maksiat, juga Allah ulang sebanyak 150 kali. Baik. Untuk kita lebih mudah, oleh kerana kita duduk di dalam bulan kelahiran baginda ni, saya selingan sikit dah. Satu tempat, oleh kerana saya baca hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah, yang dimaksudkan oleh Al-Hafiz Ibnu Kathir di dalam Sirah An-Nabawiyah dia, dalam peristiwa yang berlaku pada bulan Rabiul Awal ada 4. Ada 4 yang besar. Riwayat ini sahih, cukup kuat. Ada 11 ke 12 rijalul hadis, riwayat dengan riwayat yang sama. Dan kesemua mereka adalah thiqah. Dan akal mereka cukup kuat. Bulan Rabiul Awal, 4 peristiwa, wa fihi bi'sah, iaitu bulan yang Allah rezekikan Nabi lahir bulan tu dan diangkat menjadi Nabi. Yang kedua, wa fihi hajir, bulan ni permulaan peristiwa hijrah. Ketiga, wa fihi arjun ila sama, bulan baginda di Mi'raj, naik ke langit. Dan keempat, wa fihi mat au tuwfiya, bulan baginda dimatikan, diwafatkan oleh Allah. Kontradik yang banyak. Fihi arjun ila sama, iaitu Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kita sambut bila? Bulan Rejab dah. Bulan Rejab. Ada qaul menyebut 24, ada qaul menyebut 27 Rejab. Kalau kita sambut bulan ni, peristiwa Isra' Mi'raj, orang kata kita sesat. Saya hanya sebut seperti inilah. Kan, kena terminate terus lepas tu. Kan, kena terminate terus. Saya hanya nakal riwayat. Saya kata kalau orang buat atau orang raikan Isra' Mi'raj dalam bulan ni, memang kena pulau lah kita. Pelik pada orang. Sedangkan riwayat ini sahih. Kan? Yang kedua, riwayat yang sama juga menyebut berlaku peristiwa hijrah. Kalender bermula Muharram. Bukan bermaksud Muharram tu permulaan, tidak. Permulaan bagi kalender betul lah. Tapi permulaan hijrah itu dalam bulan ni. Dalam bulan ni. Yang ketiga yang ramai orang sambut adalah peristiwa kelahiran Nabi. Betul lah. Kerana apa dia sambut? Kerana hadis ni. Tapi pelik, dia sambut, dia ra'i 1, 3 peristiwa dia tolak. Sedangkan kesemua itu berada pada rijal ataupun pada sanad yang sama. Dan ia adalah sahih. Dan ketika kita meraihkan maulid, peristiwa kelahiran ni, kita juga ingat bulan yang sama baginda diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik. Islam, sebelum Islam datang, manusia ini hidup dalam keadaan bersuku puak dan berbangsa-bangsa. Khususnya dalam kalangan masyarakat Arab. Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, Ya Bani Hashim, Ya Bani Abdul Manaf, Ya Bani Abdul Muttalib. Banyaklah lagi, ratusan. Masing-masing, setiap kabilah ini ada istilah orang putih sebut proud of dignity. Maksudnya apa? Sangat rasa takjub, taksub dengan bangsa dia. Waktu itu, siapa yang kuat akan memerintah. Yang lemah, yang daif, yang kurang akan tetap terus ditindas untuk selamanya. Kalau perasanlah, sekurang-kurang 43 tahun lamanya, sebuah negara yang bernama Afrika Selatan hidup di bawah satu dasar yang cukup tidak adil. Dasar itu namanya dasar apartheid. Memisahkan taraf
kehidupan antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam. Dan dasar ini, perkauman ini, cukup dahsyat kesan dia. Selagi mana orang itu berkulit putih, semua kemuliaan dia akan dapat. Pendidikan, high class, taraf pertama. Ekonomi, gaji yang mahal. Hidup, rumah-rumah yang mewah, kenderaan-kenderaan yang mewah. Sekolah anak-anak, biaya, beasiswa. Selama mana ni? 43 tahun. Orang-orang kulit putih menikmati kelebihan ini selama sekurang-kurang 43 tahun di sebuah negara namanya Afrika Selatan. Sedangkan rakyat tempatan, penduduk asal, origin yang tinggal di situ, tanah air mereka ditindas di tempat atau di negara sendiri. Masuk sekolah, hujung sekali. Guru-guru tak ada tauliah, jaih tangkap lah. Kemudian pula ekonomi, gaji rendah-rendah. Semua barang tak ada subsidi, kena bayar sendiri. Dasarnya cukup tak adil. Sehinggalah naik seorang laki-laki kulit hitam memperjuangkan bangsa dia. Dan dia berjaya mendapat tempat menjawat jawatan Perdana Menteri kulit hitam pertama. Siapa dia? Nelson Mandela. Buku karya agung dia sebelum dia duduk di kerusi presiden tu. Dia karang satu buku namanya Long Walk to Freedom. Perjalanan yang jauh menuju kebebasan. Buku ni bukan setakat orang tua, kanak-kanak yang berada di situ. Seluruh dunia baca buku dia. Bila dia duduk di tempat, di kerusi presiden itu, dia hapuskan perkauman yang berlaku. Islam lebih awal memansuhkan perkauman ini. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, datang kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada, khususnya Arab pada waktu itu. Yang paling popular, siapa yang tak kenal dengan seorang laki-laki yang bernama Bilal ibn Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu. Dia kulit hitam. Kulit hitam dia, metalik. Yang kedua, bukan bangsa Arab. Dia dari Habasyah, Ethiopia, bukan Jazair. Bahasa dia kasar, bahasa dia tak lunak. Tata susila tidak ada, cara bergaul pun orang tak suka. Kerana apa? Dia bangsa lain. Sejarah mengharumkan nama laki-laki ni, sampai bila manusia akan ingat pada dia? Sampai kiamat. Tengoklah di carta organisasi masjid ataupun surau. Kalau jawatan itu tidak letak muazzin, pasti letak nama Bilal. Dia kulit hitam tu, bukan kulit putih. Sehingga apabila dia diseksa oleh Umayyah ibn Khalaf, dahsyat kena seksa ni. Dan dia termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal dulu memeluk Islam. Nabi tengok dia, Allah sayang kat Bilal. Dia ni waktu sebelum menerima Islam, majikan dia, taiko dia, bos dia, Umayyah ibn Khalaf, cukup kasih pada dia. Kat kredit dia bagi, kat bank dia bagi, kunci kedai dia bagi, kereta dia bagi, segala-gala dia bagi. Masuk sahaja Islam, dia tengok satu malam, ketika Bilal ni sedang menadah tangan, menyebut ayat-ayat yang tak pernah dia dengar. Pelik ni. Dan ayat-ayat yang sama dia dengar keluar daripada mulut Muhammad. Sah ikut Muhammad. Habis segala kebaikan, kemuliaan yang sebelum daripada itu dia buat. Dia bertukar menjadi sejahat-jahat manusia. Dia jemur padang pasir, panah terik. Dia paksa kawan ni keluar. Kawan ni sebut ahadun ahad, ahadun ahad. Ada riwayat yang mu'allak, tergantung. Sehingga Bilal ni menyebut ahadun ahad tu sampai kerah lidah dia. Orang Arab biasa kulit hitam, duduk pada pasir, air pun tak bagi. Kita bukan setakat duduk pada pasir, tak ada aircon, tak ada kipas ni kita rasa sakit kot dah. Kita akan cari air ni.
Kawan ni Allah kena dera letak pada pasir sakit, Tuhan Maha tahu. Sampai pecah mulut dia. Sampai itulah dia sebut. Dia mengagungkan Allah itu Maha Esa. Sehingga dia dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dengan nama Allah aku memerdekakan dia, kata Abu Bakar. Duduklah laki-laki kulit hitam ni dengan Nabi. Dah dia bukan daripada tempat tu, kerabat-kerabat pun tak ada. Nabi isytihar kepada para sahabat, Bilal huwa min ahli. Dia adalah daripada keluarga aku. Kita kalau musafir pergi tempat orang, tambah-tambah kita musafir kali pertama kita pergi tempat tu, touchdown, duduk sahaja situ, kita blur, tak tahu nak buat apa. Kita jumpa orang tengok pun kita tak kenal. Nak buat urusan pun kita tak tahu. Ada masalah nak minta tolong pun, macam mana ni? Tiba-tiba, jumpalah orang yang tengok kita, kiri kanan, dia tanya tuan ada masalah kok. Tiba-tiba, boleh bercakap pula bahasa kita. Kita punya suka ni, Tuhan saja yang tahu. Memang duduk dengan dia lah pergi mana-mana. Susah pun cari dia, senang pun dengan dia, segala-gala dengan dia. Bilal, ketika sampai dia di Al-Haram, dia sampai dengan mak dia. Sebahagian riwayat menyebut mak dia meninggal dunia di tengah jalan. Sebahagian lagi menyebut mak dia sempat menjadi hamba seperti dia. Tiba-tiba meninggal mak dia, tinggal seorang-seorang. Satu, nak balik kampung halaman jauh, nak balik pula seorang-seorang. Kenderaan tidak ada, penunjuk arah, penunjuk jalan tidak ada. Macam mana nak balik? Yang kedua, kalau berlaku apa-apa pada dia, siapa nak jadi grantor? Tidak ada. Ketika baginda sebut, Bilal huwa min ahli, dia daripada keluargaku. Allah, jatuh air mata Bilal, jatuh. Ni dia kulit hitam ni. Depan ni semua bangsa Arab ni. Semua qabail ni. Jatuh air mata dia. Awal-awal Islam, Nabi pergi mana-mana, Nabi tarik, Nabi pegang tangan Bilal. Pegang tangan dia, kalau duduk Nabi bersandar pada lengan dia. Bahkan sehingga dia duduk dalam keadaan macam kita bersila. Ista'zana Rasulullah, Nabi minta izin pada Bilal, boleh tak aku letakkan pipi aku di atas paha kamu? Allah, letak di atas paha. Ini Nabi ni, Nabi. Bukan ahli parlimen ni, Nabi. Syariat di tangan dia. Yang kedua, syafaat juga kita mengemis dengan dia. Dia letak wajah yang mulia di atas paha laki-laki kulit hitam. Menangis Bilal. Begitu mulia agama itu mengangkat kedudukan tiap-tiap dalam kalangan manusia ni. Jalan dengan Bilal ke mana-mana. Sampai satu hari, baginda berjalan dengan dia, berselisih dengan seorang sahabat yang lain, namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar ni antara sahabat yang suka buat joke, buat lawak. Bukan lawak yang lawak tak terpakai, bukan. Tapi dengan ada dia, majlis tu jadi tak sunyi. Gitu. Nabi cukup sayang pada dia. Dan berapa banyak dah majlis. Baginda tengok pada sahabat, hal indana Abu Dzar. Di kalangan kita belakang ni ada ke seorang Abu Dzar ni? Naam ya Rasulullah. Ta'al fi amami. Mari duduk depan aku, Kenapa duduk belakang? Nabi suka kerana ada dia. Satu hari selisih dengan Abu Dzar. Baginda sedang berjalan dengan Bilal ibn Rabah. Selisih, Abu Dzar memberi salam kepada baginda. Kemudian bila dia tengok kepada Bilal, Abu Dzar menyebut, ya ibnatas sauda, wahai anak laki-laki kepada wanita yang berkulit hitam. Dia sebut ni, kalau kita nak bergurau lah. Biasa nak bergurau. Dia sebut pula depan Nabi. Yang terasa, bukan Bilal. Bilal dia tak terasa, memang dia hitam dah.
yang terasa Nabi. Sehingga yataghayyar wajahahu. Baginda ni wajah dia berubah tiba-tiba. Ahmar. Seakan Abu Dhar kata, aku tengok wajah Nabi bertukar. Jadi nak merah wajah Nabi. Maksudnya, nak marah. Baginda tinggal tempat tu. Balik ke rumah. Abu Dhar kejar Nabi. Sampai di rumah Abu Dhar bagi salam kepada Nabi. Wallahi la a'rif. Kata Abu Dhar. Aku tidak mengetahui adakah salam aku itu dijawab oleh baginda ataupun tidak. Kerana pasti baginda sedang marah kepada aku. Baginda tengok kepada Abu Dhar. Baginda menyebut, Wallahi ya Aba Dharrin, inna fika mru'un jahiliyah. Demi Allah, wahai Abu Dhar, sesungguhnya masih ada di dalam hati sanubari kamu nilai-nilai jahiliyah yang cukup aku tidak suka akannya. Gelaran tu, wahai anak laki-laki kepada wanita yang berkulit hitam. Kamu sebut pada dia, kamu sebut depan aku. Adakah kamu tidak mengetahui bagaimana perasaan dia? Kamu tidakkah memikirkan, mungkinkah dia malu dengan panggilan itu? Sedangkan bila tak ada masalah pun, dia senyum saja. Fabtasama alaih, dia senyum saja. Malunya Abu Dhar, menyesalnya dia, minta maaf dengan Nabi. Nabi kata, bukan dengan aku, minta maaf dengan Bilal. Aku tak suka kamu sebut perkataan ataupun kata-kata seperti itu. Dia lari, dia pecuk, dia legan, dia cari Bilal ibn Rabah. Sampai-sampai dia minta maaf pada Bilal. Bagaimana cara dia minta maaf? Dia letakkan kepalanya di tanah. Dia sebut, wahai Bilal, pijak kepala aku, wahai Bilal. Kerana aku telah meruntuhkan maruah kamu depan Nabi SAW. Tu dia. Disebabkan sikit kata-kata tu tak? Seorang anak laki-laki kepada wanita yang berkulit hitam. Menyesal kawan ni, nak minta maaf. Sebut sahaja rasa tak puas. Letak mukanya, wajahnya di tanah. Sebut pada Bilal, pijak kepala aku, wahai Bilal. Sebagai tanda minta maaf. Bila kata, bangun. La'allallahu an yaghfiruk. Semoga Allah lah yang memberi keampunan kepada kamu. Bilal ni, dahsyat tak dahsyat. Kali pertama dia melaungkan azan. Yang lafaz azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah tu. Ada dua orang sahabat bermimpi dengan mimpi yang sama. Pertama Abdullah ibnu Zaid ibnu Harithah. Yang kedua Umar Al-Faruq ibn Khattab radhiyallahu an. Mimpi-mimpi yang sama. Bila dilafazkan depan baginda, on the spot baginda appoint, bila kamu laungkan azan ni, kamu laungkan syiar ni. Dia naik ke menara di Madinah pada waktu itu. Dia laungkan untuk kali yang pertama. Selesai dia laungkan waktu zuhur tu, Jibril turun. Sampai kepada baginda, Jibril tanya, siapa yang melaungkan azan? Baginda sebut, dia adalah laki-laki yang telah pun Allah muliakan dengan agama di dalam hatinya. Jibril menyebut, demi Allah, sesungguhnya seluruh para malaikah di Baitul Ma'mur mengamati dan mendengar suara laki-laki ini. Dan kami menjadi saksi ke atasnya. Oh, itu dia. Dan mulianya dia, apabila pada suatu hari sebagai penutup, ketika dia duduk di bawah satu pohon, baginda datang bertemu dengan Bilal. Beza. Kalau sahabat, dia datang jumpa Nabi, biasa. Tapi kalau Nabi pergi cari sahabat, itu luar biasa. Ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen, kalau kita pergi jumpa dia, itu biasa. Kalau dia datang rumah kita, tiba-tiba ketuk pintu, cari kita, luar biasa. Tambah-tambah musim ni pula, lagi luar biasa. Kerana apa?
Dia datang bukan kerana dia seorang. Kerana title, label dia datang. Jawatan dia. Nabi ni dia datang jumpa sahabat. Bukan setakat dia datang sebagai sahabat kepada sahabat dia. Tidak. Dia datang sebagai Nabi. Dia datang bertemu dengan Bilal. Yang Bilal duduk di bawah pohon seorang-seorang. Kalau nak sebut tengah main dam pun tak pernah sabar dengan dia seorang. Ketika Bilal duduk seorang-seorang, baginda datang. Baginda menyebut, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amaltahu fil Islam. Lianni sami'tu na'laik khashfatik baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal, boleh dok kamu cerita kepada aku, apakah amalan yang sangat kamu harapkan di dalam agama ini yang kamu lakukan? Sehingga aku mendengar dengan telinga aku tapak kaki kamu di hadapanku di dalam syurga. Dahsyat ni. Kawan ni tak mati lagi. Seakan nak mengajar bahawa syurga bukan hanya untuk orang-orang berkulit putih, tidak. Syurga bukan untuk orang-orang kaya semata-mata, tidak. Syurga bukan untuk sesiapa yang mampu membayar dengan satu nilai, tidak. Syurga adalah bagi mereka yang ada nilai takwa di dalam diri. Tempatnya adalah syurga. Sebelum jawab, sebelum respon hadis Nabi tu, pertanyaan baginda tu, Bilal ni dia tercengang. Bukan masalah betul tak betul apa Nabi sebut tu. Dia sendiri pun tak expect. Nabi dengar tapak kaki aku dalam syurga. Patut cerita pula Nabi. Oh, kalau JKK kita tak percaya dah. Nabi pula cerita. Riwayat ini disebut di dalam Sunan Sittah. Kesemua dia riwayat ni ada di dalam Sunan Sittah. Kata Bilal, "Ya Rasulullah, laisa amalan amiltahu fil Islam min anni an atawadda wa lam atatahhur tuhuran taman fi sa'atin min al-laili wan nahar illa sallaitu ma kutiba li an usalli." Wahai Rasulullah, aku ni orang biasa saja. Tak ada apa-apa yang aku buat di dalam agama ini, melainkan aku pada tiap-tiap hari, aku berwuduk, bersuci dengan sempurna. Dan aku menunaikan salat sebagaimana yang telah difardukan ke atas aku. Itu sahaja. Nabi SAW menyatakan bahawa amalan kamu ini yang menyebabkan aku dengar kaki kamu di dalam syurga. Lalu datanglah riwayat menyebut al-jannatu lil muti' walau kana 'abdan habashiyya wan naru lil ma'asi walau kana sayyidan qurashiyya. Syurga itu adalah untuk orang-orang yang taat kepada Allah meskipun dia seorang hamba yang berkulit hitam. Sedangkan neraka itu adalah untuk orang-orang yang melakukan maksiat walaupun dia seorang sayyid, ketua bagi kabilah kaum dia sendiri. Semoga Allah muliakan tiap-tiap dalam kalangan kita. Semoga Allah masukkan nilai ketakwaan di dalam diri kita. Dan semoga Allah jadikan kita senantiasa memelihara ketakwaan yang telah pun ada di dalam diri kita ini. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf. Di atas segala kekurangan insya-Allah kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.